Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Berita panas sahabat-sahabat semua yang baru saja kita terima sebentar tadi. Dan kenyataan ini kita petik ya daripada Malaysia kini yang menyatakan akhirnya sahabat-sahabat semua ISPRM telah sahkan ya menyiasat Daim dan ini antara sebabnya. Jadi seperti mana yang kita tahu ya 2 hari lalu atau kemarin juga ya, kecoh berita mengatakan ISPRM telah menyita Menara Ilham sahabat-sahabat semua yang dikatakan milik kepada individu yang bernama Daim ini. Jadi menarik untuk kita kongsikan berita ini bersama. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia ISPRM sahkan siasat Daim atas dakwaan rasuah pengubahan wang haram. Itu antara sebab penyebab ya kenapa individu bernama Daim ini disiasat oleh pihak ISPRM. Jadi mari kita baca kenyataan media ini yang mengesahkan, yang mana ISPRM mengesahkan penyitaan Menara Ilham di Kuala Lumpur baru-baru ini berkaitan siasatan atas dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Ketua ISPRM Azam Baki dipetik utusan Malaysia mengesahkan perkara itu tetapi enggan memberikan butiran lanjut mengenai kes tersebut. Katanya, apabila kami menyiasat dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dan melibatkan harta ta'ali, kami dibenarkan di bawah akta ISPRM menghantar permohonan sitaan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Itulah yang berlaku dalam kes ini. Kami menggunakan kuasa diperuntuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk mengarahkan pejabat tanah meletakkan kavet terhadap tanah berkenaan, katanya. Di 3 hari yang lalu dilaporkan ISPRM telah menyita Menara Ilham, sebuah bangunan pencakar langit bernilai komersial tinggi milik keluarga Daim yang juga rapat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sahabat semua, adakah selepas ini giliran Mahathir pula untuk disiasat? Terbaik ya. Jadi menurut channel News Asia, sumber berkata tindakan itu dibuat selepas Daim enggan mematuhi permintaan ISPRM untuk mendedahkan aset kewangan kedua-dua dirinya dan juga keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei menjadi transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan Syarikat Penyenaraian Awam Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Sdn Berhad. Dalam laporan berasingan pagi ini juga, utusan Malaysia memetik sumber berkata, ISPRM juga sedang menyiasat aset lain yang berkaitan dengan Daim, termasuk sebuah hotel dan institusi perbankan di luar negara. Hebat mereka semasa menjadi menteri, sahabat-sahabat semua kaya raya. Ya, duit ini kita tak pasti ini duit dari kerajaan, duit rakyat yang disakau, disamun dan sebagainya. Jadi agensi anti rasuah itu sedang meneliti perniagaan Daim dan juga bagaimana tokoh kooperatif itu memperoleh semua asetnya. Daim yang pernah mengketuai Majlis Penasihat Kerajaan PAS pada 2018 dilaporkan enggan mengulas mengenai penyitaan Menara Ilham. Pada tahun 2021, Daim menafikan terbabi dalam sebarang salah laku dan menegaskan dia telah menjadi seorang ahli perniagaan yang berjaya dan kaya lama sebelum memasuki politik. Maklum balas bekas Menteri Kewangan itu selepas Malaysia kini melaporkan mengenai syarikat luar persisirnya. Ada pula syarikat luar persisir ya. Biasanya kalau ada syarikat luar persisir nih sahabat-sahabat semua, untuk apa? Selalunya digunakan untuk pengubahan wang haram, mencuci wang haram dan sebagainya. Jadi hari ini ya pihak ISPRM telah pun mengesahkan bertahun-tahun mereka mengaut keuntungan ya semasa mereka menjawat jawatan sebagai Menteri Kewangan dan sekaligus menjadi penasihat kepada Tun Dr. Mahathir. Ya, sekali lagi pada tahun 2018 ya, 2019 apabila Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda berkaitan dengan perkara ini? Jadi satu lagi perkara yang ingin saya kongsikan adalah tidak juga berkaitan dengan politik tetapi berkaitan dengan keadaan ya kes COVID ya yang meningkat daripada 29%. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini sahabat semua, dengan peningkatan ini ya kita berharap dengan musim cuti ini elakkan ya berada di tempat yang sesak. Ya, kalau ya pun mau pergi ya silah pakai penutup muka atau mask ya untuk mengelakkan
terjangkit ataupun menjangkiti, ya sekiranya Anda mempunyai simptom ya untuk COVID ini. Jadi sahabat-sahabat semua, saya juga ingin memberikan sedikit ya pencerahan apakah kenyataan daripada Menteri Kesihatan yang baru, Dr. Zulkifli. Katanya kes COVID-19 bagi minggu epidemiologi yang ke-51, yaitu bagi tempoh 17 hingga 22 Desember meningkat kepada 22.413 kes berbanding 17.307 kes direkodkan pada minggu sebelumnya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan yang dicatatkan pada Mei pada MA51 berbanding MA50 adalah sebanyak 29.5% atau 30%. Jadi katanya pada tempoh yang sama juga jumlah kes kematian COVID ya dilaporkan berkurangan 23.1%, yaitu daripada 26 kepada 20 kes kematian, katanya menerusi kenyataan hari ini. Dr. Zulkifli juga berkata secara keseluruhannya jumlah kemasukan pesakit ke fasiliti kesihatan pada MI 50 berbanding MI 49, yaitu pengisian katil bukan kritikal meningkat kepada 1.5% dan pengisian katil unit rawatan rapi meningkat kepada 3.6%. Jadi beliau berkata bagi vaksin COVID pada 22 Desember hanya 50 orang menerima dos penggalak pertama manakala 120 orang menerima dos penggalak kedua. Beliau berkata secara kumulatif sehingga semalam hanya 16.347.130 penduduk Malaysia atau 50.1% telah menerima dos penggalak pertama dan hanya 828.686 penduduk Malaysia 2.5% menerima dos penggalak kedua. Jadi menurut Dr. Zulkifli juga Kementerian Kesihatan terus memantau situasi ini dan akan mengambil tindakan segera atau wajar ya apabila diperlukan. KKM juga menasihati orang ramai agar mengamalkan penilaian dan kawalan kendiri yang baik, termasuk memastikan kebersihan diri bagi mengelak daripada dijangkiti penyakit berjangkit ini. Jadi beliau berkata orang ramai juga perlu melaksanakan tanggung jawab sivik bagi melindungi bukan saja diri sendiri tapi ahli keluarga dan juga seluruh masyarakat, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan daripada Dr. Zulkifli ya berkaitan dengan situasi ya yang sedang melanda hari ini. Jadi itu sedikit tambahan sebenarnya, dan juga saya sendiri juga menasihatkan Anda semua ya utamakan keselamatan, jaga pakai penutup muka untuk mengelak ya daripada dijangkiti dan juga menjangkiti orang lain. Jagalah keluarga Anda, jagalah orang yang tersayang. Nah, itu dia. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan pendedahan daripada SPRM yang telah pun mengesahkan daim disiasat ya atas pengubahan wang haram, rasuah dan sebagainya. Anda boleh berikan komen, pandangan Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.